Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kamal Azmi bin Abdul Rahman. Jadi saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Pendekatan Berhikmah dalam Falsafah menurut Al-Ghazali. Jadi pembentangan ini akan dibuat dalam seminar antarabangsa Falsafah, Tamadun, Etika dan Turath Islami 2022 ataupun ISTEP. Jadi sebagai pengenalan, jadi Al-Ghazali ini bukan sebuah nama asing bagi kita semua, bukan sekadar mereka yang belajar dalam bidang pengajian Islam, bahkan dalam apa-apa bidang pun nama Al-Ghazali ini biasanya kita kenal. Apatah lagi di alam Nusantara ni, nama Al-Ghazali ataupun kitab-kitab dia ni sering jadi rujukan dan bahan pengajian di masjid-masjid dan surau-surau. Jadi nama beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menguasai pelbagai lapangan ilmu. Kalau dalam lapangan ilmu Islam tu, beliau menguasai syariah, akidah, akhlak, tasawuf. Ini semua ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Al-Ghazali. Bahkan beliau juga mahir dalam bidang seperti bidang ilmu falsafah, dan banyak sekali kitab-kitab ataupun karangan beliau dalam bidang falsafah seperti Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah. Begitu juga karya akhir beliau iaitu autobiografi yang bertajuk Al-Munqidh min Ad-Dhalal, seperti mana yang ada dalam gambar slide ni. Jadi ketokohan dan pengaruh pemikiran Al-Ghazali ini sudah tidak perlu kita bahaskan dengan lebih panjang. Jadi saya menukilkan beberapa nukilan pemikir sama ada barat berkenaan dengan ketokohan Al-Ghazali. Antaranya Montgomery Watt, seorang orientalis terkenal, menyatakan bahawa Al-Ghazali adalah seorang tokoh Islam yang berpengaruh selepas Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahawa dalam tradisi Islam antara tokoh yang berpengaruh selepas Nabi adalah Al-Ghazali. Kemudian penulisan Al-Ghazali ini bukan sahaja telah mempengaruhi pemikir-pemikir ataupun ahli falsafah Islam, tetapi juga mempengaruhi ahli falsafah barat yang datang daripada berbagai background agama. Antaranya adalah Saint Thomas Aquinas, orang Kristian, Blaise Pascal, dan juga Moses Maimonides, seorang Yahudi. Dan ahli falsafah moden dan juga ahli psikologi seperti William James juga mengangkat keserjanaan Al-Ghazali dan telah menyatakan di dalam bukunya Variety of Religious Experience bahawa teks autobiografi Al-Ghazali yang bertajuk Al-Munqidh min Ad-Dhalal itu adalah penting memahami tentang kekuatan pengalaman spiritual dan juga agama. Jadi Variety of Religious Experience ini merupakan penulisan James tentang agama dan mengakui bahawa Al-Munqidh min Ad-Dhalal ini merupakan satu karya penting dalam memahami pengalaman spiritual agama. Kemudian seorang sarjana barat juga, Ninian Smart, menyatakan bahawa Al-Ghazali adalah tokoh intelektual penting dalam sejarah Islam kerana telah memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu-ilmu Islam. Jadi beliau mengakui tentang hal tersebut. Bahkan kalau Ninian Smart menulis dalam buku Sejarah Falsafah tu, dia menyatakan bahawa penulisan Al-Ghazali dalam bidang falsafah telah membentuk satu gelombang baru dalam perkembangan falsafah Islam pada abad pertengahan. Jadi antara karya penting dalam tradisi keilmuan Ahli Sunnah wal Jamaah termasuk juga dalam bidang falsafah, begitu juga dalam bidang tasawuf, Usuluddin adalah Al-Munqidh min Ad-Dhalal, yang mana akan menjadi rujukan dalam penulisan kertas kerja ini. Jadi kita pergi kepada objektif kepada penulisan kertas kerja ini berkenaan dengan pendekatan berhikmah dalam falsafah. Kenapa dikatakan berhikmah? Kerana Al-Ghazali dalam menganalisis falsafah ini, beliau menyatakan kedua-dua pandangan. Satu, bahaya menerima falsafah. Yang kedua, bahaya menolak falsafah. Bererti beliau telah menganalisis dari segi positif dan negatif kepada falsafah. Jadi apa Al-Ghazali kata bagi mereka yang menerima falsafah, supaya mereka ni berhati-hati adanya bahaya dalam ilmu falsafah. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa, kata Al-Ghazali, dalam menerima kepalsuan dan kesesatan di dalam bidang falsafah. Al-Ghazali menyarankan dan bersetuju dengan larangan terhadap orang awam, orang ramai daripada membaca penulisan falsafah, menunjukkan bahawa Al-Ghazali
sangat berhati-hati dalam membicarakan tentang falsafah ataupun membicarakan tentang menerima falsafah. Pada pandangan beliau bahawa buku-buku falsafah tidak sesuai kepada orang awam. Dia hanya sesuai kepada mereka yang mengkaji dan sudah memahami tentang selok-belok pemikiran Islam. Namun yang demikian, kata Al-Ghazali, orang alim, mereka yang mahir dalam bidang pengajian Islam, usuluddin falsafah, diharuskan dan juga digalakkan berkongsi perkara-perkara yang bermanfaat dalam bidang falsafah. Jadi Al-Ghazali memberikan banyak sekali analogi dalam karya beliau Al-Munqidh Minadh Dhalal tentang hal ini. Seperti mana yang dikatakan bahawa pada ular tu ada racun, tetapi orang yang mahir pakar ular, dia boleh membezakan yang mana racun, yang mana penawar. Jadi penawar itu boleh diberikan kepada yang awam, orang awam. Begitu juga dalam bidang falsafah, kata Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali seperti mana banyak tokoh-tokoh yang mengkritik falsafah yang lain menyatakan bahawa metod falsafah yang menggunakan akal masih belum dapat memecahkan semua masalah manusia, terutama yang berkait dengan persoalan-persoalan ghaibiyat dan perkara-perkara yang sama-sama. Jadi bila mana perkara-perkara itu sama, falsafah menggunakan akal dia, maka kita akan mendapat kesimpulan yang masih samar dan akhirnya dia tak habis pergolakan pemikiran tersebut. Itu bahaya menerima. Dan Al-Ghazali juga menyatakan tentang bahaya menolak falsafah. Jadi maknanya walaupun dia kata bahaya menerima falsafah, tetapi jangan sampai menolak kerana ada kebaikan ataupun ada manfaat dalam falsafah. Al-Ghazali kata orang yang menolak falsafah hilang pertimbangan waras dan adil. Maknanya sudah tidak adil lagi. Maknanya dia tidak membuat pertimbangan yang sepatutnya dia lakukan kepada sesuatu ilmu itu. Mereka adalah orang yang mengenal kebenaran dengan melihat orang yang mengatakannya. Maksudnya dia tak tengok tentang apa yang dia katakan, tetapi dia melihat kepada siapa yang mengatakan tersebut. Sebab falsafah pada waktu ini datang daripada tamadun Yunani. Kebanyakan penulisan adalah daripada sarjana ataupun ahli falsafah Yunani. Jadi mereka menyatakan bahawa falsafah ilmu asing ditulis oleh orang bukan Islam, orang asing, maka falsafah ini ditolak dalam Islam. Jadi Al-Ghazali memberikan juga analogi berkenaan hal ini. Jadi dia kata panjang dia cerita tentang madu kan. Serendah-rendah orang alim terpelajar, ia tetap mengakui bahawa madu itu tetap madu sekalipun diisi dalam tanduk pembekam. Ia menyedari bahawa tanduk ini tidak akan mengubah zat madu. Maknanya madu tu dimasukkan dalam tanduk yang digunakan untuk bekam. Jadi masuk darah kotor dalam tu kan. Jadi bila tanduk tu dah dibasuh, dimasukkan madu, jadi orang-orang yang kurang terpelajar ataupun orang-orang yang salah buat keputusan menganggap bahawa madu yang dimasukkan dalam tanduk pembekam tadi tu tak boleh diminum dah. Sedangkan tanduk tu tidak mengubah hakikat ataupun zat madu. Begitulah juga kebaikan ataupun manfaat yang ada dalam falsafah. Walaupun falsafah itu dipegang oleh tamadun Yunani dan juga ahli falsafah Yunani, manfaat yang ada dalam pemikiran falsafah itu tidak terbekas oleh siapa yang memegang ataupun yang membicarakan tentangnya. Jadi seterusnya, apa panduan bagi kita berdasarkan kepada apa yang Al-Ghazali syarah berkenaan dengan bahaya menerima dan menolak tadi. Maksudnya kita ni mesti sentiasa berwaspada, sentiasa hati-hati daripada menjaga diri kita daripada terjerumus kepada ekstremisme kan. Ekstremisme ni dia ada dua kan. Maknanya dia sama ada ifrat ataupun tafrid, terlalu kurang ataupun terlalu lebih. Macam makan, jangan terlalu banyak makan, jangan sampai terkurang makan. Jadi dalam berfalsafah tu begitu juga. Mereka yang lunak peminat falsafah ni perlu sedar bahawa tentang bahaya menerima falsafah. Jadi kalau kita suka falsafah, kita tengoklah apa Al-Ghazali sebut tentang bahaya falsafah. Manakala mereka yang lantang menolak, boleh melihat bahaya menolak falsafah. Jadi kalau kita ni kritikal terhadap falsafah, menolak keseluruhan falsafah, kita baca Al-Munqidh ni melihat kepada bahaya menolak falsafah. Yang keduanya, jadi pendekatan yang adil dan berhikmah terhadap falsafah yang telah dibentangkan oleh Al-Ghazali boleh digunakan juga untuk kita pada hari ini untuk menanggapi ilmu-ilmu asing. Contohnya ilmu daripada barat.
Jadi ilmu-ilmu falsafah ataupun ilmu asing ini boleh diterima sekiranya memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan oleh Al-Ghazali di dalam karyanya tadi. Yang pertama, dia diterima oleh akal. Akal kita boleh terima, nampak logik kan. Kemudian mempunyai burhan yang menyokongnya. Dan tapisan terakhir kena tengok bertentangan dengan Quran Sunnah ataupun tidak. Kalau bertentangan kena tolak. Dan ditambah oleh pengkaji-pengkaji ataupun penulis-penulis kemudian memberikan manfaat kan kepada manusia, terutama dalam aspek ilmu pada hari ini, ilmu sains dan teknologi, kita melihat kepada manfaatnya. Tetapi bukan manfaat itu diletakkan sebagai kayu ukur saja, kita kena melengkapi, memenuhi kriteria 4 ini. Dan akhir sekali sebagai kesimpulan, kita sepakat bahawa Al-Ghazali telah membina sebuah neraca pertimbangan yang adil, berhikmah terhadap falsafah seperti mana yang telah dibentangkan tadi, kerana dia menyatakan, menjelaskan analisis beliau berkenaan dengan kebaikan dan bahaya yang ada dalam falsafah. Jadi sikap kritis dan pendekatan berhikmah yang telah dibentangkan oleh Al-Ghazali dalam falsafah ini boleh dijadikan panduan bagi kita semua, ahli akademik, cendekiawan Islam, dalam menghadapi ilmu-ilmu asing pada hari ini, terutama ilmu-ilmu yang datang daripada Barat kan. Jadi ini kerana mana-mana ilmu sudah pastinya terdapat manfaat dan juga mudarat, terutama ilmu asing ni lah. Jadi kita kena tapis kan. Itulah datangnya gagasan seperti islamisasi ilmu, juga integrasi akli dan nakli, maknanya menepati kepada pendekatan yang berhikmah, yang sederhana dalam pertimbangan dua yang keterlaluan ya. Jadi itulah saja pembentangan saya pada Ustaz pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.